Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahlan wa sahlan kepada sahabat-sahabat yang bersama pada pagi ini. Minta maaf tadi ada gangguan teknikal. Maklumlah kat rumah ni seorang-seorang ya. Ada masalah sikit. Tak berapa pandai nak adjust. Okey, tak apa. Alhamdulillah kita dah boleh teruskan. InsyaAllah sebagaimana telah kita ketahui, hari ini adalah kuliah Riyadhus Salihin. Dan kita akan terus sambunglah tajuk kita, iaitu masih lagi dalam tajuk Al-Muraqabah. Kita berhenti dulu pada 6 hari bulan Mei. Jadi dalam bulan Ramadan kita tak ada kuliah. Okay, Alhamdulillah dah masuk Ramadan dah berakhir. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian telah meningkat takwa ya sepanjang Ramadan dan masih maintainlah dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahanlah ya Allah yang membantu kita untuk memelihara iman dan meningkatkan takwa kita dari semasa ke semasa, sehinggalah kita dipanggil kembali menghadapnya dalam keadaan dia redha kepada kita ya. Itulah sebenarnya yang kita harapkan ya. Hanya itu satu-satunya matlamat agung kita ialah untuk meraih redha pencipta kita ya. Sebab kalau kita kehilangan keredaannya, maka kita kehilangan segala-galanya ya. Jadi marilah sama-sama kita membantu ya, untuk menjadi hamba-Nya yang soleh dan solihah insya-Allah. Okey, kita akan teruskan dengan hadis yang ke-7 ya. Hari ini hadis yang ke-7 dalam bab Al-Muraqabah. Hadis yang ke-7 ini diambil daripada Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Okey, mungkin nama Shaddad ini jarang kita dengar berbanding dengan nama Abu Hurairah, Anas, Abdullah bin Abbas dan lain-lain. Jadi nama Shaddad ni kurang popular lah berbanding dengan nama-nama tu ya, dari segi periwayatan hadis. Ya, namun beliau ni juga adalah termasuk dalam kalangan sahabat yang terkemuka ya, dipanggil Sadat. Sadat ni maknanya macam tokoh-tokoh lah ya. Wa fudala maknanya fudala, maknanya di kalangan sahabat yang afdal lah fudala ni. Tahu apa nak terjemah dalam bahasa Melayu, maknanya yang hebat-hebat lah ya. Sahabat yang terkemuka dan terkenal dengan alim dan amil. Dua-dua tu. Alim pun ya, amil pun ya. Alim maknanya berilmu, dan amil ni yang banyak amalan dia lah. Jadi kita berkenalan lah sedikit ya dengan Shaddad ni. Seorang sahabat bernama Ubadah bin As-Samit. Nama Ubadah mungkin kita banyak kali dengar kan. Ubadah bin As-Samit berkata, Shaddad ni di antara orang yang dianugerahkan ya, miman utia, diberi dianugerahkan ilm wal hilm. Dua ciri yang ada pada Shaddad ni yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu al-ilm, ilmu, wal hilm. Hilm ni makna sifat sabar, santun. Jadi maknanya tadi kita dengar perkataan alim dan amil. Alim dan amil, yang ni al-ilm wal hilm. Berilmu dan mempunyai sifat sabar ya, sifat penyantun, iaitu hilm. Dan dia adalah anak saudara kepada Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Mungkin ramai yang kenal
Hasan bin Thabit ini adalah penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana Hasan ni banyak kali berperanan menolak ataupun menangkis syair-syair musyrikin yang mencela, mengutuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan kalau zaman tu mereka menggunakan macam medium syair, ya, untuk mengutuk, mencela. Jadi Hasan akan menolak kutukan itu dengan syairnya. Kalau sekarang ni yang paling wallahualam lah nampak yang berkesan ialah dengan menggunakan karikatur, ya, kartun, lukis kartun. Itu nampak jelas, ya, apa yang nak disampaikan. Dan yang terbaru pula melalui lagu, TikTok. Itu adalah cara-cara yang digunakan oleh musuh untuk menyerang musuh, kan, terkesan dengan serangan tu. Jadi dalam zaman Nabi pun maknanya ada orang yang berperanan untuk menangkis serangan-serangan yang menggunakan syair tu. Jadi siapa dia? Iaitu Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Jadi Syaddad ni anak saudara kepada Hasan bin Thabit. Jadi beliau Syaddad bin Aus ni satu hari dia berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Nampak dia macam moyok lah, orang kata, kan, macam moyok, macam hidupnya agak tak senang lah, hidupnya tak senang. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Syaddad ni, dia kata, satu hari nanti Syam akan dibuka dan juga Baitul Maqdis akan dibuka. Jadi Rasulullah sudah meramalkan satu hari nanti umat Islam akan menguasai Syam dan Baitul Maqdis, dan dia kata hendaklah kamu pergi ke sana, dan dia kata jadikan Palestin itu sebagai tempat tinggal kamu dan anak-anak kamu kemudiannya. Dan dia kata anak-anak kamu akan menjadi pemimpin-pemimpin di sana. A'immah, maknanya imam-imam di sana. Ya, ini sebagai riwayat At-Tabrani, dan dia maknanya selepas itu menetap di Palestin sehingga wafat di sana pada tahun 58 Hijrah bersamaan 677 Masihi, ketika umur beliau 75 tahun. Dan beliau pernah dilantik menjadi gubernur di Humus, Syria, ya, Syria. Apabila Uthman bin Affan terbunuh, beliau meletak jawatan dan menumpukan sepenuh hidupnya dalam beribadah. Dan juga beliau merupakan antara sumber utama masyarakat Islam mengambil ilmu daripada beliau lah, sebab beliau berada di Syam dan Palestin. Maknanya beliau merupakan antara guru yang menyebarkan Islam ini di sana. Masya Allah, besar jasanya, kan. Jadi dan beberapa kita tadi pengiktirafan Ubadah bin As-Samit tentang kelebihan Syaddad ni, dan ada lagi pengiktirafan lain daripada Abu Darda. Umpamanya Abu Darda pernah berkata, sesungguhnya bagi setiap umat itu ada faqihnya. Faqih maknanya orang yang faham mendalam tentang agama, dan faqih umat ini ialah Syaddad bin Aus. Itu antara pengiktirafan sahabat sendiri, ya, terhadap Abu Syaddad ni. Seorang lagi iaitu Sa'id bin Abdul Aziz juga pernah mengiktiraf tentang kelebihan Syaddad ni. Dia kata Syaddad ni ada dua kelebihan, iaitu dia kata bibayani iza nataqa. Maknanya dia kalau bercakap dia fasih, jelas. Itu maknanya itu kelebihan dia. Dah lah ada ilmu, kan. Bila bercakap pula dia mempunyai kefasihan yang memang hebat, ya. Bibayan iza nataqa, bila dia bercakap dia jelas, fasih. Okey. Wa bikazumin
idza ghadaba, dan dia kata dia menahan diri ketika marah. Maknanya kalau dia marah, dia mampu mengawal diri. Tidak orang kata apa, tidak baran lah kata kan. Tidak kata mengamuk je, bila marah je mengamuk, tak. Kan dia seorang yang sangat menguasai diri ketika marah. Tapi cantiklah dia punya susun tu. Bibayanin idza nataqa. Jadi wabi kazmin idza ghadaba. Okey. Dan kata Ibnu Al-Athir, penulis sejarah, Syaddad dia kata banyak ibadah, seorang yang banyak kuat ibadah, seorang yang wara', dan seorang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah antara ciri-ciri kelebihan Syaddad ni, dan tak heranlah beliau adalah salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapat tarbiyah langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat kita sekarang sedang giat berkempen selamatkan Palestin, jadi ini salah seorang sahabat yang mana makamnya berada di Palestin, yang menghabiskan hidupnya di Palestin, dan anak-anaknya juga menjadi orang yang Nabi sebut a'immah, imam ni termasuklah ulama, pemimpin dan sebagainya lah, tokoh-tokoh lah di Palestin. Jadi itulah antara keberkatan bumi Palestin ini, bumi yang diduduki oleh boleh dikatakan hampir semua Nabi dan Rasul, dan juga tidak ketinggalan para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum. Jadi marilah kita sama-sama giatkan lagi kempen untuk membebaskan Palestin ini daripada cengkaman penjajah Zionis. Mudah-mudahan kemenangan tidak lama lagi akan terlaksana, insya-Allah. Dengan usaha dan doa kita, dia tak berlaku secara ajaib kan. Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa je nak bagi kemenangan dalam sehari semalam, bahkan dalam sekelip mata. Itu memang Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa. Tapi kalau Allah bagi kemenangan sekelip mata, maknanya tak adalah peluang untuk kita raih pahala jihad, pahala doa, pahala memberi penerangan, dan macam-macam pahala kan yang kita dapat raih, insya-Allah. Bukanlah kita mengharapkan lambat lagi kemenangan tu, tidak kan, tapi nak ceritakan bahawa inilah salah satu daripada rahmah Allah Subhanahu Wa Taala, melambatkan kemenangan ini kerana nak menguji kesabaran kita, ketabahan kita, kesungguhan kita, dan di samping nak beri peluang untuk kita meraih pahala. InsyaAllah. Okey, balik kepada hadis. Hadis an Abi Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Jadi kita dah dengar sedikit sebanyak latar belakang periwayat hadis ini. Jadi apa hadis yang Syaddad riwayatkan? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala. Hadis ni popular, kita selalu dengar jadi tapi mungkin sebelum ni kurang ingat siapa periwayat dia jadi kita dah dah tahu siapa periwayatnya, dan berkenalan sedikit sebanyak dengannya. Iaitu katanya al-kayyisu maknanya al-aqilu, maknanya orang yang berakal, orang yang cerdik, orang yang pandai, orang yang bijak. Itu maknanya al-kayyisu, maknanya al-aqilu, bukan orang bodoh man dana nafsahu. Man dana nafsahu. Apa makna dana? Dana dia kata hasaba. Hasaba maknanya menghisap. Wa mana'aha mustalazatiha wa syahawatiha. Jadi nafsahu, dirinya. Man dana nafsahu, iaitu dana maknanya orang yang menghisap dirinya, orang yang menahan dirinya daripada syahwahnya, atau dengan kata lain yang mengawal dirinya daripada ikut hawa nafsu. Itu makna dia
dana nafsahu. Dana maknanya mengawal, menahan, menunduk, menghitung. Jadi maknanya kalau diri dia nak ikut nafsu, ikut kehendak hawa nafsu, maka dia dapat mengontrol dirinya tu. Tak ada biarkan dirinya nak ikut je apa nafsu nak. Sebab nafsu ni dia suka benda sedap-sedap, ya, relax-relax. Yalah, kalau tidur nak banyak, makan nak yang sedap je, pakai pun nak lawa-lawa. Macam tu lah kan, nafsu kan semuanya nak yang best-best lah yang di dunia ni kan. Sebab dunia ni memang menawan kan. Nabi pun kata hulun khadir. Dunia ni memang manis dan hijau, maknanya menarik perhatian. Jadi kalau ikut nafsu ni semua nak cukup, semua tak kira. Kadang-kadang sebab terlalu nak penuh kehendak nafsu tu sampai lupa halal atau haram. Itu bukan akil lah tu, bukan bijak lah tu. Jadi orang bijak dia dapat mengawal nafsu dia. Jadi kalau dia nafsu dia nak sesuatu, dia fikir, dia kata yang ni boleh ke tak boleh ni, halal ke haram ni, ataupun ada faedah ke tak ada faedah. Macam itulah dia menghisap, ya, dia menghitung, dia mengira dulu. Kalau tak ada faedah tak payahlah walaupun nafsunya nak. Macam itulah. Jadi dia kata man dana nafsahu. Ingat mana dana, dana maknanya hasaba dan mana'a. Dia menghisap, menghitung dan mencegah daripada mengikut nafsu. Okey. Wa amila lima ba'dal maut. Dan dia beramal untuk kehidupan selepas mati. Bila bermula kehidupan selepas mati? Selepas tercabut nyawa lah. Jadi dunia pertama ataupun tempat pertama selepas mati adalah dalam kubur. Jadi maknanya sekarang orang yang berakal itu dia sudah menghitung apakah amalan yang amalan yang boleh menjadi bekalan kehidupan dia selepas mati. Bekalan dalam kubur. Bayangkan kita masuk kubur yang sempit tu, yang gelap tu. Jadi ada cara tak nak jadikan kubur kita lapang? Ada amalan tak yang boleh menjadikan kubur kita itu terang? Ada amalan tak yang boleh menjadikan kita dalam kubur tu tak lapar, tak kebulu, tak haus? Jangan kata dah mati, apa nak minum, apa nak makan. Yelah, mati tu berpisah roh dari jasad kita, maknanya tamat tempoh hidup kita di dunia. Bila masuk kubur tu bukanlah makna jadi tanah je kan. Bila masuk kubur tu maknanya kita akan hidup di alam baru. Jangan ingat mati tamat segala-galanya. Itulah masalahnya orang yang dia tak percaya kepada kebangkitan kan. Dia ingat bila dah mati hilang segala kesusahan dan derita di dunia ni. Sebab itu kita kadang-kadang kita dengar macam ni, baik aku matilah kan. Baik aku mati, manalah tahu mati tu lebih baik kan. Itu maknanya ungkapan yang sebegitu lahirnya daripada orang yang dia tak ingat bahawa lepas mati tu dia akan hidup semula. Tapi hidup dengan cara yang berbezalah daripada kehidupan sekarang ni. Jadi maknanya orang yang berakal itu dia menghitung semua tu. Dia melakukan amalan-amalan yang menjadi bekalan untuk kehidupan dia selepas mati. Itu dia kata dalam hadis ni, Nabi SAW berkata wa amila lima ba'dal maut. Dan dia beramal untuk kehidupan selepas mati. Okey, jadi yang dipanggil al-kayis ataupun makna dia al-aqil. Al-aqil ni kita terjemah yang berakal, yang ada akal, yang cerdik, yang bijak. Dia ada dua ciri, iaitu yang pertama dana nafsahu. Dia dapat mengawal nafsu dia, dapat mengawal diri daripada ikut nafsu. Tak kira lah nafsu
nafsu ni maknanya Allah Subhanahu Wa Taala memang bagi kita nafsu kan. Tapi kita boleh ambil lah. Kalau tak ada nafsu tu, kita tak boleh meneruskan hidup. Bayangkan kalau tak ada nafsu nak makan. Hari-hari tak makan, lama-lama habislah kan. Sebab makan tu untuk meneruskan kehidupan. Jadi memanglah ada nafsu tu nak makan tu. Tapi masalahnya kalau apa? Terheret dengan nafsu tu, terlampau nak ikut sangat nafsu tu. Jadi orang Melayu kata apa, ikut nafsu lesu kan, ikut hati mati tu. Jadi maknanya orang berakal tu dia dapat menghisap, menghitung apa nak buat tu, kira dulu pertama sekali halal ke haram. Itu satu. Yang kedua, berfaedah ke tak berfaedah. Jadi banyak benda memang harus, tapi ada faedah ke tak ada, ada manfaat ke tak ada. Manfaat ni bukan saja manfaat dunia, tapi manfaat akhirat. Ada juga perkara tu kalau tak ada manfaat akhirat pun sekurang-kurangnya manfaat dunia kan. Jadi maknanya dua perkara dihitung. Itu dia kata hasabah tu, dia menghitung, menghisap. Jadi pertama halal atau haram, dan yang kedua berfaedah atau tidak berfaedah. Dan kalau benda yang haram kena tahan, kena sekat, tak boleh. Ataupun yang tak berfaedah, benda halal baik tapi tak ada faedah untuk kita, jadi yang itu pun kena kawal, kena tahan. Itu takrif atau ciri al-aqil ataupun al-kayis. Itu pertama, mengawal diri. Yang kedua, amalan. Amalan. Jadi wa amila lima ba'dal maut. Amalan, hidup ni memang kena beramal lah. Tak boleh duduk diam je kan, kena ada amalan. Jadi apa saja amalan yang nak dilakukan itu, pastikan amalan itu berfaedah untuk kehidupan selepas mati. Jadi kalau amalan itu memudaratkan kehidupan selepas mati, berhentilah daripada melakukannya. Ataupun setidak-tidaknya amalan itu tak membawa, tak menambah saham di akhirat nanti. Jadi kehidupan selepas mati ni, dia sebut tadi, bermula daripada alam kubur. Lepas kubur, nak bangkit daripada kubur. Lepas tu berhimpun di padang mahsyar, menghadapi perhitungan hisab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Lepas hisab tu nak meniti sirat. Lepas meniti sirat tu barulah nak sampai ke destinasinya, sama ada syurga ataupun sebaliknya neraka, na'udzubillah. Jadi semuanya itu adalah kehidupan selepas mati. Jadi di dunia inilah medannya untuk kita beramal sebagai bekalan kehidupan di sana. Jadi maknanya orang berakal itu dia menghisap itulah, beramal untuk kehidupan tu. Jadi kalau amalan itu tidak menjadi bekalan untuk kehidupan selepas mati, berakhir di dunia ni je, itu mungkin tak bahaya lagi kalau amalan tu dia tak menjadi bekalan. Tapi masalahnya takut dia bukan saja tak dapat menjadi bekalan kepada kehidupan selepas mati, tapi dia akan menjadi racun, menjadi penyakit, menjadi sebab untuk kita susah di akhirat nanti. Itulah masalah kan. Jadi yang ni kita kena macam mana nak tahu mana amalan yang menjadi bekalan dan mana amalan yang boleh mengancam kesejahteraan kita selepas mati. Inilah pentingnya belajar. Kena sentiasa belajarlah kan. Kalau tak, mana nak tahu yang ni baik ke untuk kehidupan selepas mati, yang ni tak baik ke sebagainya kan. Selalu orang buat bandingan mudah lah kan. Selalu orang buat bandingan mudah. Kalau kita nak pergi ke sesebuah negara, kita kena tahu apa mata wang yang terpakai di negara itu. Jadi sebelum pergi, kita siapkan mata wang tu lah.
Kan nak pergi Korea kena tahu apa mata wang Korea, nak pergi Jepun apa mata wang Jepun, nak pergi mana-mana lah kena tahu apa mata wangnya. Jadi kalau kita tak tahu pergi kata pergi apa Kedah je kan, bawa RM walaupun banyak, kat sana pula tak ada lah tempat tukar duit ke apa tu, kita kena tahulah semua tu kan. Jadi tak ada faedah lah walaupun bawa duit banyak, sebab apa, tak laku kat sana. Jadi ibaratnya macam tu lah. Jadi sekarang kita sebenarnya mati itu kita berpindah daripada alam dunia yang sementara ini kepada alam akhirat yang abadi. Jadi kita kena tahu apakah mata wang yang diterima di sana, amalan-amalan yang boleh menjadi bekalan kita nak lapangkan kubur kita, nak terangkan kubur kita, nak ada orang teman dalam kubur kita. Seorang-seorang dalam kubur tu, Allahu Akbar kan, siapalah nak teman kan. Jadi apakah amalan yang menjadi teman kita di sana? Lepas tu nanti sampai kiamat, kita bangkit pula dari kubur. Nak bangkit dalam keadaan macam mana tu? Kemudian nak berhimpun, Allahu Akbar, berhimpun ramai-ramai itu kan. Sebab Nabi bayangkan panas ya, macam ada orang yang dia walaupun ramai, kita bukannya sama semua orang kan. Nabi kata ada orang yang tenggelam berenang dalam peluh. Dah ramai ni tempat panas ni, peluh-peluh. Jadi maknanya ada orang yang sampai tenggelam dalam peluh sampai kat sini peluh tu. Orang tak nak terteguk peluh tu kan, sampai nak lemas dengan peluh orang. Allahu Akbar. Allahu Akbar, tak boleh nak bayangkan ya. Tapi ada orang yang peluh tu sampai sini, ada yang sampai dada, ada sampai perut, ada sampai peha, sampai lutut, sampai buku lali. Dan ada orang yang tak ada pun, tak terjejas pun dengan peluh-peluh tu. Mereka relax je duduk bawah kemah yang Allah sediakan. Di mana kemah tu Nabi kata apa? Ada 7 golongan yang boleh duduk bawah kemah tu. Zil. Orang terjemah bayanglah, payung kita kisahlah. Tapi maknanya ada tempat teduhan yang Allah sediakan untuk 7 golongan tu. Jadi ni yang kita kena tahu semua ni, dan supaya kita dapat ambil peluang sekarang. Bukan tunggu kat sana kan baru nak cari tempat tu, tak boleh dah, masa tu tak boleh, sekarang. Jadi inilah orang yang berakal tu, wa amila lima ba'dal maut. Maknanya dia beramal nak tahu, ada 7 golongan boleh duduk bawah teduhan tu, kemah tu. Jadi kita pun belajarlah nak cari, nak jadi salah satu daripada yang 7 ni. Kan, gitulah. Okey. Jadi itu al-aqil ataupun al-kayis. Dan lawan al-kayis ni, Nabi sebut al-ajiz, ya, al-ajiz. Al-ajiz ni kalau kita terjemah ke Melayu, al-ajiz maknanya orang yang lemah. Jadi maknanya nak bayangkan bila kayis tu dia berakal, dia kuatlah kan, sebab nak lawan nafsu kena ada kekuatan. Jadi Nabi bagi perkataan lawan al-kayis adalah al-ajiz. Jadi al-ajiz ni maknanya orang yang lemah, maknanya, dan dia tidak melakukan apa yang dilakukan oleh al-kayis lah. Maknanya dia ikut nafsu. Dia tak berusaha untuk menghalang apa yang nafsu nak, ikut je sampai haram pun tak kira, asalkan nafsunya puas. Itu al-ajiz. Dan dia tidak beramal untuk kehidupan selepas mati. Maknanya dia lega lah hidup atas dunia ni. Dia bukan tak beramal, bukan dia duduk tidur je kan, tapi dia buat kerja, tapi dia tidak merancang sama ada kerja yang dilakukan itu boleh menjadi bekalan untuk hidupnya selepas mati atau sebaliknya. Dia buat ikut apa yang dia nak buat je lah. Kan itu dia kata al-ajiz manittaba'a nafsahu hawaha. Man atba'a nafsahu hawaha. Al-ajiz ni ialah orang yang menjadikan dirinya mengikut hawa nafsunya. Jadi dia ikut je apa yang nafsu dia nak. Wataman
Lebih daripada itu yang apa yang kata yang celakanya apa? Dahlah dia tak kawal nafsu, dahlah dia ikut je apa yang nafsu dia nak. Wa tamanna 'ala Allah. Wa tamanna 'ala Allah ni maknanya dia berangan-angan. Dia berangan-angan untuk mendapat ganjaran daripada Allah. Dia berangan je. Dahlah dia tak solat, dia berangan masuk syurga. Contohnya, maknanya dia mengharapkan kebahagiaan di akhirat nanti, hanya mengharapkan dengan angan-angan saja, tapi dia tak buat. Tu dia kata wa tamanna 'ala Allah, untuk dia kata dia berangan-angan ke atas Allah, maksudnya dia berangan-angan Allah akan beri dia kehidupan yang senang lenang di akhirat nanti tanpa melakukan amalan, tanpa muhasabah diri, tanpa mengawal nafsu, tanpa buat apa-apa yang Allah suruh lah. Okey. Jadi maknanya kalaulah orang kata Islam ni hanya angan-angan je, macam mana ya? Adil tak Allah Subhanahu Wa Taala tu? Maknanya orang yang beramal, ya, berkorban harta, jiwa, melawan nafsu, sama je dengan orang yang tak buat apa-apa. Relax je, ikut je nafsu. Di akhirat nanti dia akan mendapat balasan yang sama. Agaknya ada keadilan tak kalau begitu? Kalau kita ni cikgu, dalam kelas kita ada murid yang rajin, ya, selalu kerja rumah siap, masa kita mengajar tak pernah ponteng, beri perhatian, kata dalam perbincangan ambil bahagian, berakhlak mulia, hormat guru, suka tolong kawan. Tapi ada murid yang selalu ponteng, kalau masuk kelas pun tidur, suruh buat kerja tak buat, dalam perbincangan tak ambil bahagian, suka usik orang, sakiti hati kawan, tak hormat guru. Jadi kalau lepas tu di akhir tahun penilaiannya semua dapat mumtaz, dapat first class ke apa. Adil tak macam tu kan? Kalau kita manusia pun kita tak nilai sebegitu, tak memberikan penilaian sebegitu, jadi apa lagilah Allah Subhanahu Wa Taala yang maha adil, maha bijaksana, maha melihat, maha mengetahui. Sebab Allah dia bukan tengok lahiriah saja, bukan tengok amalan zahir saja. Allah tahu sampai ke curuk-curuk hati tu, ke lubuk-lubuk jiwa tu. Maknanya kadang-kadang orang tu beramal sama pun pada zahirnya, solat sama solat, pergi surau masjid sama-sama duduk satu saf, puasa sama puasa, daripada pagi sampai maghrib, baca Quran sama khatam, apa lagi, sedekah sama banyak, sama naik je sedekah sama. Itu pun tak sama pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah tahu niat setiap orang tu. Jadi apa lagi kalau tak ada amalan langsung, kan takkanlah Allah nak bagi ganjaran yang sama. Takkanlah kan, tak logik lah kan. Allah Subhanahu Wa Taala kan maha adil, maha mengetahui, maha bijaksana, maha sempurna, maha teliti dalam perhitungannya. Jadi kita belajar ada dua golongan manusia, Al-Kayis dan Al-Ajiz. Jadi mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan Al-Kayis. Hidup ni sangat singkat, ya. Hidup ni sangat singkat. Kita nak masa hidup ni lah, ya, kita nak meraih sebanyak-banyak bekalan yang kita mampu, ya, untuk kehidupan di akhirat nanti, ya. Jangan sia-siakan hidup ni walaupun seketika, ya. Jangan sia-siakan. Jadi paling-paling tidak, maknanya kalau penat sangat tak ada apa nak buat, dalam hatilah ingat Allah, kan. Ingat Allah dalam hati. Kalau orang kata nak gerak lidah pun dah tak larat dah.
Jangan leka daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jangan leka mengingati Allah dan sentiasa kata apa, pasang niat yang baik. Pasang niat yang baik. Sebelum tidur tu dah pasang niat dah. Ya, besok nak buat apa dia yang baik-baik, insya-Allah. Ya, mudah-mudahan kalau panjang umur Allah bangunkan kita dalam keadaan yang cergas, tangkas, ya, untuk menyempurnakan amalan yang baik-baik itu, insya-Allah. Jadi hadis riwayat At-Tirmizi, boleh baca At-Turmuzi, dan dia berkata hadis hasan. Okey. Itu hadis yang ke-7. Kemudian ada soalan ke? Saya ni tak nampak ni apa ada ke soalan ke tidak ni, ya. Sebab ini seorang-seorang kembali tak tahu nak baca komen ke apa. Minta maaf lah, ya. Okey, kita sambung hadis yang ke-8. Nampaknya hadis yang ke-8 ni hadis yang ada 2 lagi untuk nak habiskan bab al-muraqabah ni. Okay, hadis yang ke-8, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ni Abu Hurairah ni kita baca ceritalah sekarang, ya. Dah sangat popular dah. Ramai orang tahu dah tentang Abu Hurairah ni. Tadi sebab Syaddad tu jarang dengar tu, yang ambil kesempatan cerita sikit. Jadi Abu Hurairah ni tak baca cerita sekarang. Tapi kalau siapa nak tahu bolehlah tanya, lain kali Ustazah bolehlah cerita sikit lagi tentang Abu Hurairah ni. Jadi katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini pendek je, satu ayat je. Iaitu apa dia? Tapi sangat-sangat power makna dia, ya. Dia menjadi satu daripada teras ajaran Islam. Pendek saja. Itulah antara kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jami'ul kalam. Maknanya dia kata-kata yang ringkas, padat, tepat, merangkumi segala makna. Kan, itu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yalah, dia tak bercakap daripada nafsu dia, kan. Cakap daripada berdasarkan wahyu, ya. Itu apa dia kata? Min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'nihi. Ni ada hadis dalam hadis 40, ya. Ramai yang dah hafal hadis ni. Dah lah pendek, kan. Pendek. Jadi min husni islamil mar'i. Apa makna min husni islamil mar'i? Antara keindahan Islam seseorang. Jadi maknanya di sini dia kata keindahan Islam, makna kesempurnaan Islam. Maknanya nak menunjukkan seseorang itu beramal dengan Islam dengan sempurna, dengan sebaiknya. Gitu dia nak cakap. Maknanya orang ni orang Islam yang menjadi tanda, indikator bahawa dia ni seorang Islam yang baik, seorang Islam yang beramal dengan sempurna ajaran Islam dia. Kita boleh tengok apa dia tanda, indikator yang menunjukkan dia ni Muslim yang beramal dengan Islam, amal dengan baik. Maknanya amal dengan baik, amal dengan sempurna. Apa dia? Iaitu tarkuhu mala ya'nihi. Mala ya'nihi, iaitu dia meninggalkan apa yang tidak penting baginya, ataupun apa yang tidak ada kena mengena dengannya, ataupun apa yang tidak ada kaitan dengannya. Faham tak? Jadi maknanya seorang Islam yang baik itu dia buat benda yang ada faedah untuk dirinya. Kalau benda tu tak ada faedah untuk dirinya, tidak ada kaitan dengan dirinya, dia tinggalkanlah. Itu tanda Muslim yang baik tu. Jadi Allahu Akbar, ya. Itu maknanya inilah gambaran keluasan Islam ni. Jadi maknanya Nabi tidak mentakrifkan Muslim yang baik itu dengan kata
Apa duduk di masjid 24 jam, solat, pas solat, pas solat, pas solat. Beriktikaf, baca Quran, baca Quran, baca Quran, zikir, 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 puasa, puasa, puasa. Umrah tiap-tiap tahun, bulan Ramadan. Jadi tak payah hurai panjang lebar yang tu. Itu ibadah, hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu memanglah suatu yang sangat baguslah, kan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pada masa yang sama, dia menggambarkan cara hidup yang menyeluruh. Cara hidup yang menyeluruh iaitu apa dia? Dia meninggalkan perkara-perkara yang tak ada faedah untuknya. Jadi dia kata kat sini dalam huraiannya, dia kata perkara yang tidak faedah ni termasuklah perkataan. Maknanya kalau dia nak bercakap, dipertimbangkan kalau dia cakap ni berguna ke tak berguna. Kata apa ni, Imam Al-Ghazali dia sebut, dia kata ukuran sesuatu itu ada faedah ke tak ada faedah, dia kata di mana kalau dia nak cakap tu ukuran ada faedah ke tak ada faedah, dia kata mana pula tak jumpa pula. Dia kata maknanya kalau dia tak cakap tak ada kerugian apa-apa. Tak ada kerugian apa-apa. Maknanya kalau tak cakap pun dia tak rugi. Jadi baik tak payah cakap lah. Itu di antara ni. Imam Ghazali kata, haddu ma la ya'nika fil kalam an tatakallam bima law sakata anhu lam ta'sam wala tatadharrar halan wala ma'alan. Maknanya dia kata sempadan kata-kata yang berfaedah ke tak berfaedah. Maknanya kalau kita nak tahu perkataan kita ni ada faedah ke tak ada faedah, kita tengok di mana dia kata kalau kamu diam, kalau kamu tak cakap, kamu tak berdosa dan tidak ada mudarat, sama ada sekarang atau akan datang, di dunia atau akhirat. Boleh faham tak maksudnya? Artinya sekarang kita nak bercakap sesuatu, kan, jadi kita fikir, kalau aku tak cakap ni, aku berdosa tak? Kalau aku tak cakap, akan timbul mudarat tak? Mudarat sekarang ke, akan datang ke? Jadi kalau kita tak cakap, tak berdosa dan tak ada mudarat untuk kita sekarang dan akan datang, jadi maknanya kalau kita cakap juga, itu dikatakan benda tak penting dah tu. Allahu Akbar. Payah juga tu, kan? Payah juga tu. Maknanya begitu halus sekali. Kan umpamanya lah, kan, kalau katakan orang macam lah, kan, kata kita tengok orang tu dia berjalan kat jalan raya, contohnya lah, kan. Jadi dia nak melintas. Pada masa tu ada kereta laju. Kereta tengah laju, dia nak melintas jalan. Jadi kalau kita tak cakap kat dia, ada kereta laju tu, mudarat tak? Mudarat lah, kan. Mungkin dia kena langgar. Pada masa tu, kalau kita tak cakap, kita berdosa. Jadi maknanya kita kena cakap lah. Cakap tu maknanya sesuatu yang penting tu. Walaupun mungkin tak ada kepentingan untuk kita, tapi dia penting. Sebab apa? Sebab menyelamatkan nyawa orang. Faham tak? Jadi maknanya kalau kita tak cakap, kita mungkin berdosa. Sebab apa? Sebab menyebabkan dia mati ke, cedera ke. Sebab menyebabkan apa? Dia dapat mudarat. Okey, Tapi kalau benda yang kalau kita tak cakap, kita ada dosanya dan tidak ada mudaratnya, maka kalau kita cakap juga, itu malah yakni benda yang tak penting dah tu. Teliti betul ya. Sebab kita ni kadang-kadang kan, bila cakap tu tak kontrol.
pergi membawang pula, bukan saja tak faedah, berdosa pula kan. Okey. Jadi kata ma'ruf, dia kata alamat tanda yang menunjukkan Allah tak suka kepada seseorang, na'udzubillah, ya, Allah murka kepada seseorang, dia kata ialah kamu lihat dia sibuk dengan perkara yang tak berfaedah untuknya. Jadi kalau seorang tu dia asyik cakap benda yang tak ada faedah, dia duk buat benda yang tak berfaedah, benda yang haram, benda yang dilarang, itu menunjukkan memang orang tu dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah. Jauhkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang bukan saja haram, benda halal tapi tak ada faedah. Apa nak buat contoh, ya? Sebenarnya banyak contoh, ya. Terutamanya macam yalah makanan ke, perhiasan ke, ala borak-borak pun kan, kadang benda yang kalau kita tak cakap pun tak rugi apa-apa pun kan. Jadi makna Allahu Akbar, ya. Kan dia kata kalau kita disibuk dengan benda yang tak berfaedah, maknanya kita meninggalkan perkara yang berfaedah. Kan? Walhal kita boleh ganti perkara yang tak ada faedah tu dengan perkara yang lebih berfaedah. Ya, misalnya kita yalah ganti dengan tazkirah. Kata boring ya, asyik tazkirah je. Tazkirah ni bukanlah dengan apa yang berat-berat kan. Banyak cara boleh memberi tazkirah kan, memberi peringatan. Ataupun kalau tak ada idea nak bagi tazkirah ke apa, kita berzikirlah kan. Berzikir dengan ulang ayat yang kita ada hafal, baca hadis, baca buku, baca novel pun kan. Novel pun banyak novel-novel yang bermanfaat kan, yang boleh memberikan suntikan semangat, ya, memberi motivasi. Maknanya kita fikir apa nak isi masa hidup yang singkat ni untuk bekalan akhirat nanti, kan. Itulah maknanya. Jadi makna Allahu Akbar, makna kita orang Islam ni, Nabi SAW didik kita menjadi insan yang berguna. Itu dengan satu hadis lain kan, kata manusia yang paling berguna ialah sebaik-baik manusia ialah yang paling berguna kepada orang lain. Jadi macam mana kita nak menjadi orang yang berguna kepada orang lain sedangkan kita sendiri merugikan diri kita? Macam mana merugikan diri? Iaitu melakukan perkara yang tak ada manfaat untuk kita. Jadi tarkuhu ma la ya'ni, tinggalkan perkara yang tidak berfaedah. Jadi apa-apa yang tak ada kaitan dengan kita lah kan, yang tak ada faedah untuk kita. Tapi yang kata habis nak tahu pasal isu semasa ni banyak kaitan dengan kita kan. Jadi kalau kita tak ambil tahu pasal isu semasa ni, isu politik ke, ekonomi ke, apa ke, termasuklah Palestin, kata apa kaitan Palestin dengan kita, jauh kat sana. Bukan, Palestin ni isu ummah kan, jantung hati umat Islam Palestin ni, sebab dia terletak di situ kiblat kita. Dia tak boleh nak abaikan ni. Jangan kata Palestin tak ada kait dengan kita, ya kan. Sebab kemenangan Palestin itu adalah yang utama kan, dia menjadi mercu kepada kemenangan perjuangan umat Islam. Bayangkan kalau umat Islam sendiri mengabaikan kiblat sendiri, Allahu Akbar, apa lagi yang umat Islam nak ambil berat? Kalau kiblat sendiri pun mereka buat tak kisah. Kan? Jadi jangan kata Palestin tu tak ada kaitan. Sebab apa? Sebab di situ adalah kiblat kita. Tambah-tambah lagi menjadi hak kita. Umar dah jadikan Palestin itu sebagai tanah wakaf untuk umat Islam kan. Jadi mana itu hak kita sebenarnya, bukan perkara yang tak ada faedah, tak ada kaitan dengan kita, bukan kan. Okey, jadi maknanya sekarang kita kena tahu apa yang mempunyai kaitan dengan kita, apa yang tak ada kaitan, apa yang berfaedah, apa yang tak ada faedah. Maknanya Nabi nak ajar kita, orang Islam ni sentiasa menggunakan akal fikiran. Al-Qayyis tadi, semoga selalu menjadi Al-Qayyis, ya, orang yang menghisap, menghitung, mengambil kira semua perkara. Ada faedah ke tak ada faedah, dan faedah ini bukan hanya dikias pada masa yang singkat ini.
Tapi faedah dikias kepada masa yang lebih lama, iaitu kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Okey, hadis ini juga hadis hasan, riwayat At-Tirmizi juga ataupun At-Turmuzi dan lain-lain. Okey. Dan hadis yang ke-9, hadis ke-9 ni maknanya kena hati-hati sikit. Sebab apa? Sebab takut salah faham, ya, takut salah faham. Jadi daripada An Umar radhiyallahu anhu, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, la yus'alur rajulu fi ma daraba imra'atah. Riwayat Abu Daud. Ustazah takut sikit nak baca hadis ni, sebab takut salah faham, ya. La yus'alur rajulu, tidak ditanya seorang lelaki, fi ma daraba imra'atah, kenapa dia pukul isterinya. Macam mana tu? Nabi ni membenarkan lelaki pukul isteri ke? Lepas tu pula dia kata jangan tanya. Tidak boleh ditanya. Apalah maksudnya tu, ya? Apa maksudnya? Jadi, la yus'alu ni maknanya tidak ditanya. Okey, jadi apa maksudnya kat sini dia kata? Apa, ya? Berat juga ni. Boleh pula ni suami nak pukul isteri dan orang lain jangan tanya. Okey. Jadi sebab itulah kita kan, satu hadis tu kita jangan kita tengok satu tu je kan. Kan Nabi ada sebut pasal hadis lain kan, kalau nak pukul tu jangan marah, jangan pukul di muka, semua kan. Jadi ni bukanlah kata macam mana, ya? Sama dengan jangan jaga tepi kain orang, lebih kurang macam itulah, jangan jaga tepi kain orang. Tapi maksudnya di sini janganlah kita sengaja nak korek-korek urusan dalaman orang kan. Sampai titik bengik dia bergaduh sama isteri pun kita nak ambil tahu. Tapi tidaklah bermakna kalau betul berlaku penderaan, kan. Maknanya mungkin ni orang tu sekadar orang kata ada denda sikit-sikit isteri dia, tak usahlah kita ambil tahu kalau dia tak mengadu kan. Mungkin dia ada hal peribadi yang dia malu nak cerita kat dia. Jadi biarlah dia settle sendiri masalah rumah tangga dia. Tetapi kalau dah sampai tahap mudarat, sampai tahap penderaan, di ketika itu kalau ada aduan kan daripada isteri, di ketika itu kita tak boleh lah buat diam. Kita kata hadis ni kata jangan tanya. Bukan kan. Ini maknanya kalau ada masalah kecil-kecil antara suami isteri tu yang mana mungkin dia boleh settle sendiri, kita tak usahlah nak menyebut kan. Kadang-kadang selalu orang kata mak mertua, bapak mertua kan sibuk sangat pasal urusan rumah tangga anak dia kan. Dia nak kontrol anak-anak dia. Tak eloklah macam tu. Jadi maknanya jangan terlalu masuk campur tentang urusan hidup orang. Jadi kalau dia boleh settle urusan dia, biarkanlah kan. Janganlah kita pula masuk campur nak korek segala titik bengik urusan hidup dia. Itu maksudnya. Tapi jangan lupa pesanan Nabi yang lain di mana suami dilarang daripada memukul isteri dengan pukulan yang teruk sampai mencederakan. Lebih-lebih lagi pukul di muka, lempang kat pipi sampai lebam tu apa kan. Itu adalah suatu yang tidak dibenarkan. Dan sekiranya telah berlaku penderaan, mana isteri ni maknanya kena tahu hak dia. Kalau asyik kena pukul je, kena tendang je, kena dera je, janganlah buat diam kan. Pergilah mengadu kepada pihak yang berkaitan, ya. Jadi maknanya isteri ada hak untuk membela diri, untuk melindungi diri daripada didera oleh suami, ya. Tambah-tambah sekarang musim ialah PKP ni macam-macam kita dengar kan, katakan meningkatnya kes penderaan. Penderaan ni bukan saja pukul kan. Kalau tak pernah pukul pun tapi kata-kata tu kesak je kan, tak kesakit hati mendengar kan. Jadi kena jagalah hal ini. Janganlah sampai termasuk dalam kategori mendera
kan. Jadi hadis ini dibawa di sini ialah untuk memberi pengajaran kepada kita jangan terlalu masuk campur urusan orang lain yang tak ada kena mengena dengan kita. Jadi tidaklah bermakna kalau dah berlaku jenayah, berlaku salah guna kuasa, berlaku pengabaian yang bercanggah dengan hukum syarak tu, kita tak boleh mendiamkan diri, sebab kita kena ambil pula hadis siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah dia cegah dengan tangan, kalau tak mampu cegah dengan kata-kata, dan kalau tak mampu cegah dengan hati. Jadi sebab itu saya selalu ingatkan diri saya dan sahabat-sahabat sekalian, jangan kita ambil satu hadis itu secara terpisah daripada pokoknya yang besar ni, dari pokok Islam yang besar ni, kan. Jadi kita kena sentiasa kaitkan dan tafsirkan dia secara yang menyeluruh lah, yang lengkap dan berkaitan antara satu sama lain, barulah kita dapat melihat keindahan, keadilan dan rahmatnya Islam itu untuk semua golongan, insya-Allah. Okey, hadis ini riwayat Abu Daud dan lain-lain. Jadi itulah tamatnya bab al-muraqabah. Jadi kita muraqabah maknanya kita sentiasa merasai Allah merhatikan kita. Jadi sebab itu segala amalan, segala kata-kata, niat di hati kena sentiasa ambil kira sama ada ia penting untuk kita, ia berfaedah untuk kita, ia menguntungkan kita. Bukan saja sekadar di dunia ini, lebih-lebih lagi untuk kehidupan kita di akhirat sana, insya-Allah. Jadi minta maaf saya tak dapat melihat komen untuk melihat ada soalan atau tidak. Minta maaf ya. Di sini dia tak keluar ni. Di depan saya ni ada komen ke ada soalan atau tidak. Jadi minta maaf banyak kalau ada salah dan silap. Rasanya untuk hari ini sekadar itu dulu. Habis tajuk muraqabah. InsyaAllah kalau Allah panjangkan usia, kita akan sambung tajuk yang berikutnya dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Jangan lupa 2 minggu dari sekarang tajuk At-Taqwa. Sehingga itu kita akhiri kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.